Assalamualaikum semua. Kepada yang menginggah ke feed ni, ini adalah live seperti biasa abang buat. Kepada yang singgah di feed ni, tengok sampai habis. Begitu. Lama sudah tak live. Bukan tak lama, baru je kemarin. Amir, Assalamualaikum. Migris 89. Deco Inspire. Assalamualaikum. Ayah Muslim. Deco Inspire. Oh, Kak Ji. Kak Ji, Assalamualaikum Kak Ji. Ni Migris 85 ni siapa ni? Semua semenanjung. Munira, Assalamualaikum. Syafiq Khairul, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ucapan penuh abang ada di dalam YouTube channel abang. Hati Hidup Official, cik. So Migris, okay. Abang tanya satu. Assalamualaikum Kak Ji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua diucapkan kepada Ami, Kak Ji, Syafiq Khairul, Migris, Munira. Mau tanya soalan seperti biasa, pertanyaan biasa sebelum kita mula live. Abang mau tanya dua perkara. Perkara pertama, suara abang okey. Perkara kedua, video abang jelas. Baru kita boleh mulakan chit-chatting dan sebagainya. So hari ini abang pakai baju yang ditajah khas daripada Aisyah Ashraf. Abang. Okay, kepada yang Syahira Nordin. Siapa Syahira Nordin? Syahira Nordin. Assalamualaikum. Ni rasanya first time kau ni join kan, Syahira Nordin. Assalamualaikum semua. Abang wave dulu. Eva, Wafa. Ui, serentak kah kamu? Sebelah-sebelah je kah Eva dengan Wafa ni? Okay, satu benda abang mau tanya. Bagi tahu dulu abang, suara abang jelas. Video abang okey. Stuck kah dan sebagainya. Syahira Nordin. Assalamualaikum. Macho Shah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ji. Suara jelas. Nantilah di pertengahan perkongsian kita barulah Arin pegang pegang mikrofon begini sebab baru suara jelas kan. Okey, Alhamdulillah. Satu perkara sudah bagi tahu jelas, video okey sudah semua kan. Satu benda abang mau declare di sini, rumah ni dalam fasa pembikinan rumah. Jadi sekarang ni on the way barang-barang yang sudah dibeli, spare part apa semua, semuanya sudah dihantar. Semua dihantar ke sini. Hantar ke sini. Apa? Kamu bah. Dari kedai sudah dibeli tadi pagi. Lepas tu on the way datang ke sini. Jadi dalam on the way ni mesti akan bising dan sebagainya. Mesti kalau sampai nanti kan, ini balang sudah sampai, mau letak mana? Macam tu kan. Jadi lantak pi lah. Mami pun pesan juga tadi. Kau bercakap-cakap ni nanti hantar barang apa semua. Mak, senang je mak. Bagi tahu je semua orang yang di dalam live ni, barang tengah sampai. Kejap lah kamu, kejap. So sekarang kita di rumah, kita tak boleh expect apa-apa lah kan. Lagi satu, kalau abang kena panggil kah. Lagi satu, abang tadi masa sebelum abang tekan live, abang terfikir abang teringin sangat satu situasi live abang ni kan. Abang kena marah oleh mami atau daddy. Woi, bisingnya kau. Kenapa kau bising tu? Contoh. Sini kau menolong bah. Berlive, bercakap. Abang teringin sangat. Nampak kan abang touching awal-awal minit keberapa ni, baru sejak mula minit ni kan, 3 minit sudah sedih-sedih. Abang teringin ada situasi kena marah, kena bebel dalam live abang secara langsung, sebab kiranya macam kenangan yang satu hari nanti kalau parents abang sudah ada kan, abang ada simpan suara dorang marah, suara dorang membebel dan sebagainya. Sebab secara live kan dorang sudah perasan tadi abang iron baju, abang pakai songkok, lepas tu abang ambil pot untuk duduk bercakap. Dorang tahu sudah. Boleh beraya ke abang di tempat abang? Boleh bah, marilah bah Syafiq Khairul. Dari hari tu lagi abang tunggu kau sama si Ros datang. Dah pandai datang. Assalamualaikum semua. Abang nampak tadi si Aida masuk. Oh, Syahira ni mesti geng-geng SMK Likas. Terbobon kah Syahira Nordin? Abang rasa first time, sebab abang dapat rasa kau first time join program ni pula. Doakan semoga suatu hari nanti abang ada rancangan TV sendiri. Okay, Syahira, abang first time nampak namamu. Untuk pengetahuan semua juga, abang buatlah hal, nanti mesti kena bebel. Macam abang memang sentiasa buat hal. Kepada Syasha, mana Syasha tadi? Ada di atas dia, macam ada tadi masuk. Kejap abang Assalamualaikum dengan semua dulu. Amir, Kak Ji, Syasha, Kak Syasha, Syahira, Wafa, Eva, Aida. Assalamualaikum semua. Sihat juga kamu?
Budak-budak SMK Likas rupanya. Tapi sebab Syahira Nordin 02, abang first time nampak namamu. First time nampak di live ni. Ni first time kau masuk kan? Ke sebelum ni nama kau lain tapi sekarang ni kau masuk dengan nama baru. Contoh. Nak mai jugalah raya. Marilah beraya. Selamat Hari Raya. Akish. Assalamualaikum Akish. Asnawi. Assalamualaikum. Hari ni baju abang ditaja khas 10 orang. Wah, abang suka nombor 10. Okay, untuk yang kalau live lah kan. Kalau 10 sudah macam semangat kita bercakap. So, 11 orang sudah. Assalamualaikum. Baru kali kedua. Nah, Nadira Syafika ni kan? Si Nadira apa ni kan? Syasha? Si Nadira ni kan? Dan baju abang ditaja khas daripada Aish Ashraf, butik Aish Ashraf. Alah, Imam Muda Ashraf tu, abang pilih ni, abang terdetik mau beli baju. Alah, tadi kata ditaja, tapi sekali tahu-tahu dibeli. Abang beli baju ni, salah satunya abang suka lambang dia, sebab lambang dia AA. Jadi Azrin Adam, Aish Ashraf. So, satu hari nanti manalah tahu abang ada jenama sendiri kan, manalah kita tahu. Jadi kepada semua yang menonton live ini siaran ulangan di IGTV, terima kasih sebab menonton. Abang saja je bagi tahu awal-awal. Jadi, apa kabar semua? Sekarang kita sudah Syawal yang ke-6. Dan yang abang dapat tahu laporan jangkitan COVID-19 semalam yang dilaporkan kes baru 10 orang kan. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia. Pastel. Warna pastel kan? Ini warna pink-pink. Okey, lagi satu abang mau bongkar satu. Yo, si Nadira. Nadira, terima kasih pinjam. Nadira, asal macam namamu abang nampak kan? Mesti abang akan sentiasa teringat dengan kau punya tongges, periuk. Apa-apa lagi kurang bang? Maksudnya di sini, kita sebagai manusia ni, kita kena sentiasa buat baik. Sebab itu akan membekas kepada hati semua orang di depan kita. Itu Nadira lah. Lepas tu berkaitan dengan baju abang ni juga. Tadi abang iron bang. Abang iron baju kan. Ada satu cerita. Taklah cerita lucu. Tak lucu pun. Tak perlu ketawa pun. Terima kasih untuk love tu ya. Apa ni? Abang iron. Abang mau iron separuh siap bang? Abang mau iron separuh siap. Lepas tu abang masa iron tu kan. Terus rasa macam munafiknya aku. Macam tayang separuh saja. Terus abang iron satu badan. Bukan satu badan lah, satu baju ni abang iron. Abang iron pelan dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Assalamualaikum permulaan hijrahku. Ini cantik nama dia kan. Kalau abang panggil dia, kalau dia jadi anak abang ke tu kan, nama anak abang permulaan hijrahku. Permulaan hijrahku sini. Taklah, gurau je. Assalamualaikum permulaan hijrahku. Macam lucu pula kan. So abang iron baju tadi apa semua kan. Bersama kata iron semualah. Macam tu maksudnya. Abang iron semualah. Sebab kadang takkanlah abang iron separuh siap kan. Tadi abang iron separuh sudah. Abang angkat sudah. Tapi rasa macam abang rasa tak selesa. Macam umpama macam mana? Kamu dapat tangkap ke apa yang abang cuba sampaikan? Adalah, tak tahulah abang tengah-tengah iron tadi terus rasa macam tak selesa. Iron je lah satu baju. Ikut kamu lah. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, 12 orang bersiaran ni, kenapa rindu kan ni? Kau tunggu abang ni kan? Apa? Okey, barulah abang selesa sudah, barulah kita buat begini. So, sihat juga kamu semua? Alhamdulillah, apa kabar? Kamu tengah menunggu live abang ni kan? Aku tahu. Sajalah macam cerita-cerita dengan kamu semua berkaitan tentang apa yang abang lalui di sini sekarang. Alhamdulillah, semalam seharian busy untuk siapkan design, siapkan tugasan-tugasan. Lepas tu ramai minta tolong, kita tolonglah kan. Jadi sebab orang yang bermanfaat ni adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain kan. Jadi alhamdulillah, satu perkara yang abang mau kongsikan dengan kamu semua, seperti biasalah abang akan kongsikan daripada buku ni. Ini abang akan kongsikan mungkin ringkas saja perkongsian yang daripada buku ni. Dia bahagian tema yang ketiga, bab yang pertama dalam tema yang ketiga ni. Tema ketiga bercerita tentang motivasi. Dan bab dia adalah bab
Kongsi. Assalamualaikum bang. Bukan kumbang bukan kumbang di taman, tapi ini abang. Assalamualaikum Abang Zam. Muhammad Zamani Adam ni adalah abang sulung kepada Abang Arin dan abang sulung juga kepada Syasha. Macam tu, terima kasih tolong design logo kita. Alhamdulillah kak. Okey, Deco Inspire kepada adik-adik yang ada di dalam ni 99 orang ni, Deco Inspire .nh ni adalah satu rezeki pula. Abang Arin terfikir satu IG yang di mana menjual segala cadar-cadar yang comel-comel. Jadi kamu semua boleh pergi Deco Inspire .nh. Assalamualaikum Rafiz. Setelah sekian lama Rafiz tidak join live hari ni. Rafiz join live. Hai Rafiz, apa khabar? Ada soalan-soalan panas Rafiz, cepatlah saja. Aku mau bagi emoji apa ya? Emoji love lah. Nama inilah. Sebab dia macam hebat begitu. Okey, ada 9 orang sekarang. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, untuk perkongsian sebelum abang berkongsi pasal buku ni. Cik. Selamat Hari Raya juga comel. Comel tak kita? Lighting apa ni? Lightning je yang lebih ni. Apa tu? Filter je lebih. Hakikatnya kita tetap cantik di dalam saja. Okey. Sebelum abang kongsikan pasal buku ni, abang kongsikan satu benda yang pasal berkongsi, hidup kita akan lebih bererti. Kins Latif. Assalamualaikum Ain. Ain. Si Ain. Ain ni adalah adik usra abang. Abang pernah kongsi dengan kamu semua yang 9 orang ni, yang abang cerita yang abang pernah ada adik usra. Pertama kali abang ada adik usra, ada 14 orang. 9 lelaki, the rest of it perempuan. Ain ni antara salah seorangnya. Ain, Kak Ain, Satriani, Izati, Ima, Radia. The rest of it lelaki, Nazrin apa semualah. So Ain, so say hi to Kang Ain. Macam tu. Lightning to kilat Azrin, lighting to pencahayaan. Terima kasih Rafiz. Sebab adik usra Ana pun dah betulkan hari tu. Baguslah dorang ni. Thank you. Macam kenal kan Ain kan? Okay, tadi Deco Inspire tu jual cadar-cadar. Itu Kak Ji yang jual. Kalau Kak Ain pula ni, yang Kins Latif ni, dia jual buku-buku pula. Buku-buku tu aku yang jual. Kins Latif pula, Kak Ain ni pula, bukan kain bukan kain jekyll. Kak Ain ni dia jual baju. Kan Ain kan? Baju-baju macam salah. Baju yang baju kurung untuk macam sama warna semua tu kan. Siapa boleh lah Roger. You all beraya mana ni? This is my home. That's my picture. That's our picture. Rafiz, Ana di Sabah lah. Alhamdulillah dapat balik Sabah. Boleh balik Sabah ke? Tak boleh lah Rafiz. Sibuk je. Tak boleh, tapi Ana tempuh je. Ana dah balik Sabah Rafiz. Nampak sangat tak mengikuti perkembangan. Sajo, kau baru tekan ni kan Rafiz? Jadi berbalik kepada cerita kongsi tadi. Hidup kita akan lebih bermakna bila kita berkongsi. Dan rezeki ni pun dia boleh dibahagikan kepada 6 rezeki. Antaranya rezeki kewangan, rezeki keluarga, rezeki hidup dan sebagainya lah. Cuma abang fokuskan ni kepada rezeki kewangan lah. Macam rupa-rupanya dalam Islam sendiri pun memang diajar untuk kita berkongsi. Salah satu intipati dalam rukun Islam, iaitu rukun yang ketiga keempat kah, yang bercerita tentang memberi zakat. Memberi zakat ni sebenarnya adalah kita berkongsi. Duit yang kita ada ni kita kongsi. Jadi semua orang macam cuci harta lah kan, semua berkongsi pada yang susah. So duit yang dikumpul satu tempat, lepas tu sebar kepada orang yang memerlukan. Jadi berkongsi ni sama juga dengan kita bukan sekadar zakat, sama juga dengan sedekah, sama juga dengan macam memberi pertolongan. Jadi bila abang bercerita tentang duit ni, jangan kamu pernah kisah untuk macam memberi duit sebanyak mana. Sebab sebenarnya mana yang harta kita sebenarnya. Bukan apa yang kita miliki. Macam contoh kita ada RM10 kan. RM10 tu bukan milik kita. Yang betul-betul milik kita apa yang kita bagi. Contoh kita bagi, tengah kerja mengular lu, pergilah kau mengular Ain. Lepas tu contoh RM10. Dan bukan RM10 tu kau punya. Dalam rezeki kau ada rezeki orang lain. Ini abang kongsikan juga sebab
abang nampak dan abang direzekikan untuk merasai hebatnya sedekah, hebatnya berkongsi. Boleh jadi kau berkongsi, nampak dengar suara-suara bising. Boleh jadi dengan apa yang kau kongsi, boleh jadi hari ni kau kongsi. Duit kau mungkin tidak seberapa dan sebagainya, tapi niat kau untuk berkongsi dengan orang. Contoh kau kongsi hari ni RM10. Tidak tahu macam mana mau kongsi dengan kamu. Abang kongsikan je lah ya. Contoh abang bagi contoh ni pun contoh abang sendiri sebenarnya. Nampak bising sudah kan. Kita bagi RM10 dengan orang. Ini hebatnya sedekah, hebatnya kita berkongsi. Bila kita beri RM10, jangan pula kita pernah fikir macam, ini abang ajak juga dengan kamu. Bila kamu macam, abang hari-hari tu cakap kalau kita bagi RM10, kena balik 100. Tak boleh juga kita fikir macam tu. Kita kena fikir yang macam, kita memberi tanpa mengharap sebarang apapun balasan. Bagi syak. Cuma, apa yang abang beritahu dengan kamu semua ni, abang beri, ada satu jumlah abang bagi ni kan, tanpa abang fikir apa-apa pun. Wah, hebatnya bila bersedekah ni, Allah balas balik berganda-ganda tanpa diduga-duga. Kenapa abang share dengan kamu semua ni? Sebab baru-baru ni abang rasa benda tu. Macam abang share dengan jumlah yang abang bagi ni kan, adalah abang bagi jumlah ni. Boleh je abang cerita dengan siapa yang rapat dengan abang, nanti abang ceritalah secara personal. Cuma secara live ni abang bagi tahu jumlah umum je lah. Abang bagi satu jumlah yang umum. Yang penting dia sedikit lah. Tapi Allah lipat gandakan, ya Allah, 5 kali ganda. Terkejutnya abang, baru jangka masa dia tu kan tidak lama. Maksudnya hari ni abang bagi, 2-3 hari lepas tu Allah bagi rezeki tu kan benda keuangan juga. Maksudnya dibalas dengan benda yang sama juga. Macam abang bagi dalam bentuk keuangan, lepas tu dibalas dengan keuangan 10 kali ganda. Abang punya, serius lah. Dan masa tu yang macam abang pernah dengar rezeki orang, macam dulu kawan abang Zainal, dia pernah cakap dengan abang, dia pernah ada sekali tu dia kesian dengan satu orang ni. Lepas tu duit yang ada dalam dompet dia RM5 je. Jadi dia bagilah RM5 tu. Lepas tu selang beberapa minit macam YouTube, dapat pula RM50. Macam tu dia kata, ya Zurin hebat kan, apa itu kuasa sedekah. Aku tak terfikir punya aku akan dapat 50. Tapi hebat rupanya kan sedekah ni. So dia bagi sedekah. Dia bagi sedekah dengan itu. Waalaikumsalam Naim Hakimi. Naim Hakimi budak Kuim kan. So if I don't mistaken, kalau abang tak salah lah, kau adalah orang Semenanjung dan orang Kuim. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, abang berkongsi dengan kamu semua pada hari ini, pada detik ini, pada 6 Syawal ini adalah sama-samalah kita memberi rezeki atau berkongsi rezeki apa yang kita ada. Dan sangat hebatlah kepada orang yang macam dia ada RM10 tu juga dia bagi macam tu kan. Maksudnya dia yakin betul dengan rezeki Allah, dia yakin betul yang rezeki Allah tu ada di mana-mana. Itu sangat hebat. Sebab kepada adik-adik yang mengenali abang yang lebih dalam, yang sudah lama kenal, yang bertahan dengan abang, konteks bertahan dengan abang pernah berkongsi dengan dorang-dorang ni, dan abang kongsikan juga kepada kamu semua. Abang ada satu impian, iaitu impian abang jika tertunai maka alhamdulillah. Dan angan-angan is gratis guys. Dari abang depan ni je. Angan-angan is gratis guys. Abang berimpian jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk di hadapan nanti abang menjadi seorang yang kaya, maksudnya kaya raya dari segi keuangan, dari segi duit. Okay? Abang teringin untuk macam, aku ada 10,000, aku bagi 10,000 ini semua di jalan Allah, untuk kegunaan ummah. Lepas tu bila orang tanya kepada abang, kenapa kau bagi semua duit yang kau ada ni, Azrin? Lepas tu abang akan jawab, jadi apa itu anak binimu makan apa? Jadi abang akan jawab dengan orang-orang macam ni, abang kata, aku akan tinggalkan anak biniku dengan Allah dan Rasul. Terus dia macam satu impian, macam yang, sebab kita percaya, saya percaya rezeki ni di mana-mana, rezeki ni kita akan dapat dan sebagainya. Terus yang sebab impian tu abang terdetik bila abang tahu cerita Abu Bakar Siddiq. Antara ke semua hartanya sampai ditanyakan, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak binimu? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Macam itulah, macam yang wow, hebatnya kebergantungan. Dan kalau kamu perasan, bila kita bercerita pasal rezeki ni ataupun kecintaan dan sebagainya,
kalau kepada mereka-mereka yang kaki program, kepada mereka terus sekali tutup pintu lighting dia okey sikit kan. Apa ni, kepada orang yang berprogram dan sebagainya, abang macam kita kan dalam persatuan, kadang kalau macam kita buat program contoh Qiyamul Lail kepada adik-adik yang stay sekarang ni, yang selalu join Qiyamul Lail, kadang-kadang geng-geng abang ni yang lama sudah berprogram, terutamanya macam Abang Herman yang baru masuk, Ridu, abang sebut dulu siapa-siapa yang kaki program ni, yang abang kenal lah, yang tengah join live abang sekarang ni. Ramai je ni, budak-budak KRU, budak-budak PSS, Abang Herman, Abang Ridu, Zati, siapa lagi yang abang kenal? Syahira kau mana? Kau AJK KRU kan? Kalau orang yang berprogram ni, dia akan ada satu pengorbanan yang kalau macam dia guna je duit dia. Macam contoh abang ambil satu pengorbanan macam Abang Sarip. Sebab apa? Kecintaan dia kepada apa itu, untuk mempermudahkan, bukan sebabkan program, tapi kecintaan dia untuk mempermudahkan urusan orang sampaikan dia gunakan duit yang dia ada. Sama juga sebab dia tahu dengan dia bagi sumbangan ni macam kira macam infak lah, kira macam apa tu, membelanjakan di jalan Allah, sebab dia mempermudahkan kerja orang. Jadi abang sangat kagum dengan abang suka tengah menunggu barang, kesian. Alhamdulillah, nanti abang akan kongsikan kamu barang apa ditunggu dan sebagainya tu, mau buat rumah kan, jadi abang akan kongsikan dengan kamu, sebab itu menjadi salah satu konten YouTube abang. Bila sudah jadi YouTuber ni, ada aja video yang sudahlah abang ni ada aja idea di kepala kan, jadi terus abang terfikir yang macam jadi konten lah ni, sudah bermulalah konten tu, sudah bermula rakaman apa semua. Nantilah abang akan kongsi bila sudah penghujung kepada siapnya konten YouTube abang tu, maka abang akan kongsi di apa ni, YouTube channel abang. Dan terima kasih kepada semua yang membantu abang yang untuk memperkenalkan YouTube channel abang. Sekarang ni abang ada tanggungjawab, iaitu ada 85 orang yang sudah subscribe. Semestinya orang yang subscribe ni bukan subscribe saja-saja, dorang subscribe sebab dorang mau tahu cerita dan sebagainya. Maksudnya abang kalau macam di rumah ni penuh sudah 85 orang. Kalau kita bayangkan lah. Dan orang-orang yang kenal, orang-orang yang mau dekat dan sebagainya. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, itu dah di abang tengah lalu. Jadi untuk hari ni, abang macam mana mau kongsi pasal buku ni? Selesai untuk yang berkongsi tadi tu sebab kesimpulan ataupun rumusan kepada cerita perkongsian ataupun bestnya hidup berkongsi ni, kita kongsi apa yang ada ni, kesimpulan terletak pada diri masing-masing. Sebab ada orang dia berkongsi mungkin melalui berkongsi ilmu, ada orang kongsi dia adalah kehadiran dia di situ, dia hadir duduk di situ, tidak bercakap apa pun, duduk situ, itu kongsi bagi dia. Ada orang berkongsi dengan bagi hadiah, ada orang berkongsi sebab sedekah ataupun berkongsi ataupun apa-apa jenis perkongsian, semua perbahasan tu di atas diri kamu. Jadi kesimpulan tu atas masing-masing lah. Cuma bila ambil perkataan bahasa Arab lah, bahasa Arab dalam bahasa orang putih lah, orang putih bilang, dia kata what you give you get back. Apa yang kau bagi kau akan dapat balik, itu je. Dan kalau kita sebagai hamba Allah ataupun umat manusia ataupun umat yang mengamalkan Islam, cuba untuk menjadi individu Muslim, kita bagi siap tanpa harap balasan. Dan kalau kau memberi dalam harapan macam kalau aku bagi ni aku dapat balik, there's something wrong with your heart. Dia akan macam ada masalah ni hati dia. Kau bagi je, bagi dan bagi dan bagi. Sebab bagi abang sendiri, kalau kau dibalas, itu poin yang kedua. Itu adalah bonus kedua. Tak perlu fikir pun. Sebab kerja Allah, kalau dia nampak dia suka dengan hamba je ni, yang ini dia akan bagi juga. Kita tak perlu macam aku dermakanlah RM10 ni supaya nanti aku dapat 100. Tak payah. Jangan fikir. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum Khalif, Assalamualaikum Ayub, Assalamualaikum Syakir. Sekarang kita tengah bersiaran langsung untuk yang seterusnya di bulan Syawal. Dan kalau kepada yang mereka mengikuti perkembangan abang untuk yang Syawal punya ni, setiap kali live masa Syawal, abang akan berbaju Melayu, bersiap-siap lah. Okay? Dan hari ini kita memakai baju tajaan daripada Aish Ashraf, ni double A, Azrin Adam. Jadi kita berbalik kepada cerita berkongsi tadi, itu semua perbahasan tu daripada kamu lah.
Dan abang pun sebenarnya lupa sudah poin mana sudah abang cakap tadi. Tapi kalau kamu ingat nanti kamu kasih, kalau kamu macam abang Arin gantung dia cakap nih. Nanti kamu type lah. Abang pun lupa sudah di mana abang cakap. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, sekarang kita sudah bersiaran langsung selama 25 minit. Assalamualaikum Ayub. Selamat hari raya. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Okay, 11 orang ni. Mesti kamu rindu ni kan mendengar kebisingan Abang Arin kan. Kalau kamu tengok YouTube, nasib baiklah, terima kasih kepada Rusadin. Dia ada tegur dengan abang. Dia cakap, "Bang, suaramu ada delay-delay sikit bang untuk ucapan raya tu bang." Abang tengok pun abang baru perasan. Aduh, tajaan lah sangat. Tajaan sendiri deh. Bukan. Oh, ada satu baju tu memang tajaan. Ada satu baju. Tapi bukan baju inilah. Baju ini juga, jenis ini, jenama Aisyah Ashraf, itu tajaan. Itu memang betul tajaan. Yang warna krim, yang ada collar tu. Asnawi. Jadi, taklah tajaan sangat. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, kita kembali bersiaran langsung untuk live Syawal ni. Ingatkan abang sebenarnya lupa sudah apa yang abang cakap tadi semasa abang nampak lalu lalang tadi kan. Sebab abang distract apa semua, jadi macam susah mau fokus. Tapi tak apa, kita teruskan je. Jadi 26 minit sudah. Jadi abang akan kongsikan daripada buku Setengah Berisi Setengah Kosong ni, daripada dia ada 5 tema. Abang saja ulang kepada mereka ada yang baru join kan. Jangan fikir sangat balasan. Okay, nice. Terima kasih Ridu. Ridu hugs. 18 hari bulan. Kek batik. Betul. Sebelum aku pergi sini, sebelum abang pergi buku ni, abang ulas balik pasal tadi. Bila kita memberi, buang jauh-jauh di kepala untuk mengharap balasan. Kalau kau mau mengharap balasan pun, kalau macam, tapi bang aku mau harap juga balasan. Okey, aku bagilah kau. Kau makanlah tu balasan. Okey, kau bagi, kau mengharap balasan bukan dengan manusia. Kau harap balasan daripada Allah. Okay, mau juga akan mana lah tahu kan Ridu ada juga. Tapi bang aku mau juga ada balasan. Nah okey lah, kita layan bakal nanti merajuk pula. Kita bagi kau balasan daripada Allah. Kau beri Aduh, aku suka live sebab live ni tak boleh cut scene. Kamu nampak je abang punya silap kan. Kau beri kepada manusia yang terbaik dan biar Allah yang balas semuanya terhadap dirimu. Macam maksudnya jangan kau pernah mengharap atau meletakkan kebergantungan sangat kepada manusia untuk membalas. Sebab manusia ni ragam dia banyak, perangai dia banyak, iman. Macam mana iman ni semua yang abang tunjuk ni semua tunjuk diri sendiri ya. Abang sendiri juga. Sebagaimana kita ni ada salah silap, lepas tu iman kita ni turun naik. Ada kejap rajin, kejap malas, kejap semangat bertubi-tubi. Ada hari tu down betul. Kalau boleh masuk sungai, masuk ke dalam lagi. Lemas betul jiwa tu. Macam tu juga dengan orang lain. Kau tak boleh expect orang yang depan mata kau tu hebat. Kalau kau mau orang mata depan kau tu hebat, pastikan kau pun hebat. Bayangkan abang bercakap sampaikan tiada nafas dek. Jadi jangan fikir balasannya. Jadi start daripada sekarang abang memberi satu tips ataupun satu nasihat kepada adik-adik, bergantung kepada adik-adik yang ada 10 orang pada live pagi ini. Ni Nurfirni. Abang bagi salam dulu dengan semua. Herman, Amir, Ridu, Asnawi, Khalif, Rusadin, Antasya. Nama dia Antasya. Alah, tiada nama betul si Nur ini. Nur apa ni? Wafa, Aida, Syahira. Iman saya okey. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, memang ada pasang suruh Ridu. Alah Wafa apa coba aku sampaikan ni, ada pasang suruh hidup. Apa ini saja. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, satu juga abang perasan dengan mata abang ni, mata-mata kesian lah. Abang tengok live abang semula, dalam live abang yang sebelum-sebelum ni kan, mata-mata kesian bahu ni nah. Apalagi kalau aku buat mata menangis sudah. Tak boleh macam. Okey adik-adik. Jadi berbalik kepada
Abang bagi tips ni, nasihat kepada kamu semua ni, sesuaikan dengan diri kamu masing-masing dan tak perlu pun mau ikut 100% yang apa yang Abang Arin cakap. Tapi kamu sesuaikan dengan diri kamu. Okey? Iaitu bila kamu memberilah sebanyak mungkin, sebaik mungkin dan tanpa mengharapkan balasan manusia. Tetapi kalau balasan itu datang tanpa diminta, terimalah dengan baik. Bukannya sudah kau bagi RM10 dapat 100 kan? Oh, tak apa. Hati aku ikhlas menderma. Tak payahlah 100 ni aku bagi balik dengan kamu. Yang kau malam tak tahu sudah kau mau makan apa? Tambang Grab tiada sudah. Kau punya wifi pun mau habis sudah. Aduh. Aku malas baca yang si Riduk baru WhatsApp pula. Betul. Nanti ya. 3 hari bulan ni abang terus terbang. Okey, untuk pengetahuan semua juga adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, abang sekarang berada di home quarantine. So abang home quarantine selama 14 hari. Hari ini adalah hari yang ke-10. Ada 4 hari lagi. So bersabar kepada semua yang mau jumpa abang, mau rindu abang, mau bercerita sama abang. Nanti kita jumpa ya. Alhamdulillah juga dalam tempo abang home quarantine ni banyaklah perkara yang disettlekan di rumah ni. Kereta pun sudah okey. Untuk pengetahuan kamu semua juga, kereta mami abang rusak dan alhamdulillah sudah baik. Jadi senanglah kita mau berkeluaran kan. Dan juga nanti perlahan-lahan juga lah abang cuba untuk baiki mana yang boleh. Macam tu, alhamdulillah. Aku malas pak kalau orang si Ridu, si Herman ni ada. Okey, sudahlah mendung di luar. Baiklah. Abang untuk okey, kepada yang baru join, yang baru tahu, oh Abang Arin kongsi pasal buku Setengah Berisi Setengah Kosong. Setengah Berisi, abang perkenalkan sedikit ya. Setengah Berisi Setengah Kosong ni adalah terbitan daripada PTS Millennia, yang ditulis oleh orang Endon, iaitu Perlindungan Marpaung. Buku ni 2008 kada silap, dan umur penulis buku ni sekarang sudah 52. InsyaAllah kalau masih hidup lagi, kita doakan yang baik-baik. Kita pun tak tahu dari sejarah dia. Abang belum search lagi. Dan cerita dia ni adalah buku-buku motivasi, cerita-cerita adaptasi daripada kehidupan yang boleh aplikasikan dalam hidup kita. Iaitu dia punya macam kata-kata dia lah. Agar minda sentiasa positif dan hidup lebih bermakna. Kenapa setengah berisi setengah kosong? Sebab kita tak boleh marah orang yang, apa yang kau nampak, macam contoh gambar ni kan, apa yang kau gambar gelas ni lah, apa yang kau nampak pada gelas ni? Ada orang kata setengah berisi bang, setengah kosong bang. Adakah kita akan marah orang yang setengah berisi? Geng-geng setengah berisi tu kan, tak lah ini setengah penuh lah. Adakah kita akan marah orang yang pilih penuh? Tak kan? Maksudnya sama-sama. Setengah berisi, setengah kosong ni adalah perspektif ataupun cara pandang yang berbeza, tapi tetap juga sama. Maksudnya kita jadi orang yang positif lah. Jadi orang yang positif ataupun cara kita pandang. Ada orang pandang setengah berisi, kita terima lah pandangan dia. Ada orang pula setengah kosong, jadi kita raikan je. PTS dek, PTS Hasnawi. Okay. Sekarang ni kita banyak cuba untuk macam, kan banyak isu berlaku di dunia ni kan. Cuma abang ambil pendekatan, walau macam mana pun isu yang berlaku di luar sana, apa persiapan kita? Adakah kita mengadu domba? Atau mengadu domba ni macam mengeluh, alah kenapa lagi isu ni naik? Kenapa lagi ini naik? Kenapa umat Islam semakin lemah? Tidak. Bila kau nampak isu-isu itu berlaku dan sebagainya, jangan banyak persoalkan, kenapa begitu dan sebagainya. Kenapa semakin lemah ni? Tak. Persiapan diri kita apa? Jadi itu yang abang bawa kepada live ni. Live ni lebih kepada macam, keunikan live abang adalah membawa kepada kamu semua untuk jadi orang yang positif, jadi orang yang mampu pandang setiap kesulitan tu adalah kasih sayang Allah, setiap kesenangan tu pun semestinya kasih sayang Allah, dan kita mencari segala hikmah dalam kesulitan, dan di dalam kesenangan pun kita mendapat kebaikan Allah. Itulah apa orang lain cara pandang. Yes, betul. Nur Feni. Macam itulah. Feni. Abang cuba sebut namamu. Jadi itu je abang tahu. Jadi dalam si Pakcik Perlindungan Marpaung ni, abang pun tak tahu kenapa nama dia Perlindungan. Itulah melindungi, dia punya buku ni. Ada 5 bahagian. Bahagian pertama kasih sayang, bahagian kedua komunikasi, bahagian 3 tentang motivasi, bahagian keempat profesionalisme, bahagian kelima iaitu tingkah laku. Jadi abang cuba untuk bawakan setiap bahagian ni abang cerita. Dia ada, dalam setiap bahagian ada cerita dia.
Jadi ada bab-bab dia, ada tajuk-tajuk dia kan. Jadi abang cuba bawa untuk permulaan ni, setiap tema abang bawa satu cerita. Jadi sekarang tema pertama sudah, itu kasih sayang, berkongsi, kita so cerita yang pasal kongsi gigi palsu tu. Lepas tu bahagian kedua, rafting activity, iaitu perahu apa semua tu. Kamu tahu juga kan, siapa yang sudah tengok, tengoklah. Iaitu mengharung jeram, bahagian kedua. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang bahagian tema yang ketiga, iaitu motivasi membakar jambatan. Membakar jambatan, dek. Iaitu muka surat 80. Dan juga sambil-sambil abang buka ni, abang minta maaf kepada adik-adik yang ada tanya soalan yang abang tak jawab-jawab sampai ke hari ni. Abang minta maaf sangat-sangat. Sebab abang pun boleh katakan abang tak mampu untuk jawab soalan, beberapa soalan yang kamu bagi itulah. Dan sampai ke hari ni abang still lagi searching atau mencari jawapan kepada soalan-soalan yang kamu bagi. Baiklah, abang cuba baca sepintas lalu sebab abang sudah baca apa itu bahagian ketiga ni, motivasi ni. Dia bercerita tentang bab pertama daripada bahagian 3 motivasi ni, dia cerita dia tentang membakar jambatan. Baru bila abang sudah baca semua ni sampai habis, membakar jambatan, cerita dia ni adalah dalam konteks kita sebagai manusia. Dia bukan semua konteks boleh masuk. Bukan semua konteks. Jambatan dilikas ke tu? Iyalah kali, Ridu. Itu, okey abang baca. Abang baca dulu sepintas lalu. Ada satu panglima perang nama dia Julius Caesar. Betul kan ni? Siapa yang baca orang putih ni? Hujan sudah, Allahumma sayyiban nafian. Hujan sudah, dek. Hujan sudah di sini. Tapi okey kan, kamu dengar kan? Okey, Julius Caesar ni adalah seorang komandan perang yang berjaya menawan pantai Britania. Kerana strateginya yang unik. Kiranya dia ni adalah macam panglima perang yang kalau pergi berperang di antara yang paling hebat lah. Dan dalam sejarah tercatat ketika Caesar berjaya mendaratkan pasukannya di satu tengah malam yang dingin, dia berdiam diri sejenak sementara pasukannya sibuk merapatkan dan menyembunyikan perahu-perahu. Okey, ini secara ringkas abang cerita lah. Iaitu si Caesar ni dia pergi sampai sudah. Bagi tahu lorong 7 bah. Sudah. Okey. Sampai sudah. Mayal. Caesar. Caesar. Barang sudah sampai. Nanti kalau bising-bising tu ignore je lah. Jadi berbalik kepada cerita ni, di satu tengah malam, si Caesar ni bawa sekali dia punya tentera-tentera ni. Dia bawa tentera dia untuk berperang. Jadi bawa kapal lah apa semua, mendarat apa semua kan. Lepas tu membakar jambatan. Lepas tu okey, abang faham sudah. Padahal abang baru nampak kepahaman abang di mana kan. Iaitu okey, perahu tu tengah live. Perahu tu dorang cuba tapuk, dorang sembunyikan perahu tu. Jadi maksudnya dorang pergi berperang di tempat tu. Lepas tu nanti habis perang dorang ambil perahu yang dorang sembunyikan tu, dorang lari lah. Maksudnya dorang lari ke tempat pangkalan dorang. Jadi apa yang dibuat oleh si Caesar ni, memandang dia berpandangan macam ni. Kalau dia macam mana? Kalau dia kekalkan, kalau dia biarkan pasukan-pasukan tentera dia ni sembunyikan perahu, boleh jadi tentera dia ni cakap, kalau kita kalah nanti kita balik. Macam senang je kita balik. Kita tahu sudah di mana sembunyikan perahu ni kan. Jadi kita boleh patah balik. Jadi disebabkan si Caesar ni berfikiran seperti tu, dia cakap, mesti dorang ndak buat betul-betul kalau dorang berperang sebab dorang tahu yang dorang boleh patah balik. Jadi tahu apa yang si Caesar buat adalah dia bagi arahan, wahai tentera aku semua, wahai pasukanku, bakar semua perahu kamu. Terus yang bakar perahu, di kepala otak yang semua pasukan dia, kalau kita bakar perahu ni maksudnya kita ndak boleh balik. Ndak boleh balik lah ni. Jadi
Dia buat begitu supaya abang harapkan kamu semua yang 6 orang di dalam ni dapat tangkap lah apa yang abang cuba sampaikan. Sebab untuk abang faham sudah apa yang dimaksudkan ni. Dan kamu pun boleh tangkap sudah, oh patutlah abang Arin cakap cerita ni ndak boleh disuaikan dengan semua cerita. Hanya setengah cerita saja. Iaitu di mana bila si Jason ni buat begitu, menyebabkan pasukan-pasukan dia ni, kalau sudahlah kita tera perahu, kita mesti menang ni time perang ni, kita mesti kalau dorang menang dan sebagainya, mesti dorang akan dapat perahu baru kan, apa semua kan. Jadi perahu baru, dorang akan fikir teknik yang baru lagi untuk dorang pastikan teknik yang baru, ataupun dorang pastikan dorang menang. Bila dorang menang, dorang akan dapat kapal yang baru, so dorang boleh balik ke pangkalan dengan kapal yang baru. Maksudnya dorang akan tidak sambil lewa, dorang akan buat yang terbaik. Dapat tangkap kan, harapnya kamu dapat tangkap. Jadi kenapa tajuk ni membakar jambatan adalah dalam hidup kita ni, dalam kita membuat sesuatu perkara, kita tahu perkara tu baik di depan. Contohlah kita mau jadi pelajar, contohlah apa? Okey, abang cerita ni dalam konteks perniagaan lah. Kita tahu perniagaan ni, semua orang berfikir perniagaan ni akan untung kan. Tapi di tengah-tengah kita mau pergi kepada untung ataupun berjaya kita tu, mesti kita akan ada iman turun naik kan. Abang cerita tadi kan, iman ni turun naik, apa tu, kejap semangat, kejap enggak kan. Jadi kadang-kadang masa kita macam mau mengejar kepada kita punya bisnes tu mendapat untung, mesti kita akan ada jatuh bangun kan. Seringkali manusia ni kalau dia ada jatuh sikit, dia suka patah balik. Dia kata, tak payahlah aku buat perniagaan ni apa semua. Jadi apa yang dibuat oleh si Chaser ni adalah dia padam jambatan ataupun dia padam pemikiran tentera dia supaya jangan patah balik, supaya sentiasa ke depan, sentiasa fikir yang terbaik, jangan pernah fikir untuk patah balik. Macam contohnya kan, ni benda ni motivasi untuk diri abang jugalah, untuk macam selaku orang yang buat YouTube kan, YouTuber apa semua. Sampaikan, tak tahu lah macam mana abang mau kongsi dengan kamu. Sampaikan abang, bila cerita pasal YouTube ni, abang didoakan, ya Allah, ramai orang. Abang belum kongsi lagi dengan kamu kan, berkaitan tentang ada satu follower abang ni, dia doakan, dia cakap macam ni, dia puji dia memang jelas. Dia kata, okay, dia cakap, oh kamu buat konten macam ni kah? Saya tak pernah lagi dia semenanjung lah, saya tak pernah nampak lagi budak orang Sabah yang buat konten macam ni. Jadi tahniah lah. Dan abang baru perasan, untuk orang-orang yang berada di Sabah, orang-orang yang YouTuber Sabah, kebanyakannya YouTuber Sabah ni dia lebih kepada macam reaction, dia lebih kepada macam hiburan. Dia tak ada yang macam lebih ke arah pembinaan macam jati diri dan sebagainya. Dia lebih kepada gosip, hiburan lah semata-mata. Jadi macam abang nampak ayat tu, satu motivasi yang baik sebenarnya ni. Macam yang ayat tu nanti. Dan kecenderungan abang untuk baca YouTube ni macam mana, YouTube tu juga abang pergi macam satu community YouTube, dan dorang semua di dalam community group Facebook ni, kami punya group ni sangat motivated, sangat sentiasa share ilmu, sentiasa macam dia ramai YouTuber dalam tu memang berkumpul. Aku rasa macam aku berada di dalam satu persatuan yang sangat positif, yang saling membantu dan sebagainya. Dan juga kadang macam, yalah, of course abang kan iman turun naik kan. Macam abang terfikir, patah balik lah aku, macam tu kan. Tapi bila abang fikir balik, sekali abang dapat jawapan ni, lepas tu abang tengok live sharing-sharing daripada ulama-ulama, sharing-sharing daripada idol orang-orang yang inspirasi abang, macam yang macam mana, abang ada satu perasaan yang macam mau patah balik, macam yang tak payahlah aku buat ni, macam tu kan. Tapi abang dikelilingi ataupun abang sentiasa dapat jawapan-jawapan yang ke depan lah kau, sampailah abang jumpa buku ni, bab yang ke-19, membakar jambatan. Jadi maksudnya di sini, kau bakar jambatan yang boleh menyebabkan kau patah balik. Jadi apa yang kau perlu buat di sini adalah kau teruskan kehidupanmu, dan kalau kau plan, kau jalanmu adalah pergi A, macam tu kan. Kau pergi A, tapi sekali pergi A, macam kau nampak jalan B lagi baik, okey, ke B lah kau. Jangan pula yang kau sudah pergi A, lepas tak payah, tak jadi, patah balik lah, tak payahlah kita buat. Tak. Hidup kita ni, ni abang terangkan balik lah, fa inna ma'al usri yusra, iaitu kau banyakkan solusi daripada
memikirkan masalah. Kau kena kasih banyak solusi dari... Kau memang banyak masalah, tapi kau kena kasih banyak solusi. Kau kena banyak solusi. Jangan sesekali patah balik. Maksudnya konteks jambatan dalam buku ni bukanlah jambatan yang selalu kita gunakan. Iaitu jambatan tu kira medium atau platform yang akan kita gunakan untuk maju ke hadapan. Macam tu lah. Cuma Ridu, jambatan yang maksudnya membakar jambatan ni, kau bakar jambatan yang apa itu, contoh lah, ini adalah macam kau ke depan kan, dia ada satu macam contoh perjalanan kau ke depan, tapi kau ada satu jambatan yang patah balik ke belakang, macam yang tak payahlah aku mau buat ni, contoh kau mau jadi yang lebih baik ataupun jadi orang yang beriman kan, tapi kau ada cipta satu jambatan, cipta jambatan ni, kalau tak jadi di depan ni aku patah balik lah. Jadi si Jason ni pula bagi tahu dalam konteks tu, kau bakar jambatan ni supaya kau tak fikir sudah yang kau akan patah balik. Yang kau fikir adalah kau terus ke depan je. Itulah, itu yang cuba. Nanti Ridu kau ambil lah buku ni. Maksudku nanti kau tengoklah buku ni. Jadi abang harapnya untuk 45 minit kita bersiaran langsung ni kamu dapat tangkap lah kan apa yang abang cuba sampaikan kan. Dan dalam konteks untuk memajukan diri, abang spesifikkan membakar jambatan ni adalah lebih kepada kebaikan. Sebab terkadang kita mau buat baik, contohlah kita buat baik, kita kita buat kerja amal, tapi kita selalu disindir, kita selalu di apa semua. Benda ni tak jadi lagi lah. Sebab okey, abang cerita juga pergi konteks kepada konteks YouTube lah. Rata-rata YouTuber yang berjaya semua kena kutuk. Tak payah pergi jauh lah. Idin Ramli masa fasa-fasa dia menaikkan diri dia ataupun sebab semua YouTube atau YouTubers ataupun influencer yang ada di Instagram kebanyakannya orang yang betul-betul memberi ya. Ini abang cerita pasal yang betul-betul mau memberi. Kebanyakannya perjalanan dorang sebelum dorang ke arah yang stabil bagi dorang sekarang ni, kena kecam, kena maki, kena hamun dan sebagainya. Terkadang kalau orang yang tertelan dengan kecaman tu, dia akan patah balik yang macam tak payahlah, okey padam je lah, delete lah akaun IG ni, tak payahlah, aku nak buat lah baik, aku nak buat baik lah. Dorang-dorang ni Syami Shazli, Idin Ramli yang abang tahu, Brojep, yang abang baru tahu sekarang ni, okey, Aisyah Habsi, Bella Khan. Siapa boleh Bella Khan sebab dia comel cara dia begini. Yes, terima kasih Ridu dengan responnya, kebergantungan, tawakal, yakin dan kepercayaan. Jadi semua orang-orang macam ni adalah orang-orang yang macam, dan boleh jadi juga bila abang buka aja. Mau kena tahan ke? Dan kisah-kisah inspirasi dan kita akan jumpa bila kita mencari. Bila abang dengar cerita-cerita inspirasi dorang yang pernah dorang di satu tahap ni, abang boleh katakan aku berada di tahap dorang sekarang. Macam tu. Dan dorang sendiri pesan, dorang kata dorang tak pernah terfikir pun dorang sampai views sampai begini banyak, dorang tak fikir pun subscriber sebegini banyak. Sampai kan sebab dorang buat, kita adalah video maker, kita bukannya money maker. Kita adalah content creator. Kita adalah orang yang berkongsi ilmu, bukannya orang yang mencipta duit. Macam itulah. Jadi kalau sebab dia berbalik pada niat. Abang suka kepada semua barisan-barisan orang-orang yang berada di platform media sosial ni, dorang punya niat kan, bila abang tengok perkongsian dorang sama-sama kan, semua ke arah yang macam betulkan niat. Dorang tak pernah cakap okey kita kaya sekarang, banyak duit apa semua. Sampaikan ada juga kes di mana orang yang mencari Kak asyik. Nampakkan kebisingan rumah ni kan sebab tengah hantar barang. Ada 48 minit. Dorang tengah angkat barang. Okey. Sekejap kita bagi lalu dulu. Segan terus abang sebab dorang lalu lalang depan rumah. Sebab depan sekarang ni dia, kamu nampak juga kan tadi lampu tu sekejap terang, kejap ni. Tapi kalau filter ni kan abang perasan, kalau lighting dia on point, semat gila muka. Uncle. Itulah bahasa kalau aku panggil uncle tapi jadi angkol.
Amboi. IG, Instagram, live. mangan kah mangan. Itu abang ipar abang. Nama dia Abang Alson. Abang Alson ni dia sebiji macam dadi. Jadi dapat tangkapkan kisah ni. Alhamdulillah, masa abang tahu cerita ni permulaan, abang macam mana aku mau terangkan dengan budak ni ya? Sampai kan abang terfikir, aku skip je lah cerita tema 3 ni, pergi terus tema 4 kah? Tapi Alhamdulillah abang dapat tangkap lah. Dapat tangkap. Sebab konteks yang abang cerita sekarang ni ada konteks dalam kebaikan. Jangan sesekali kalau kau buat benda baik, kau patah balik. Kau teruskan je untuk cari solusi. Kecaman, patah. Untuk kecaman apa semua tu, kita kena ambil positif dia. Sebab bukti ataupun hebatnya Allah hadirkan musuh dalam hidup kita ni. Musuh ni kecaman, masalah. Itulah benda-benda negatif semua tu kan. Dalam satu rumah dorang akan dorang ramai dorang angkat barang. Dan lagi satu, daripada abang sendiri, sebab bahagian kalau kau tanya abang Wafa, bahagian abang sudah kesian kendak macam mana mau cakap. Yang faham akan faham lah. Sebab pagi tadi abang sudah, sebab tengah buat bilik di belakang ni, jadi terlalu banyak barang di dalam bilik ni. So abang sudah kemas satu orang. Jadi takkanlah abang macam aku sudah ni kamu pula angkat barang. Enggak lah juga kan. Macam tu lah. Kasih. Macam tu lah. Jadi berbalik kepada cerita tadi, Alhamdulillah untuk cerita berkongsi ni kan, cerita pasal berkongsi, cerita pasal buat kebaikan, lepas tu bercerita pasal musuh dan sebagainya. Bila kamu pandang satu kebaikan yang ada di dalam permusuhan ataupun orang yang memusuhi kita, sebenarnya kita kena bersyukur dengan orang yang memusuhi kita. Sebab apa? Daripada dorang lah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Bukan untuk macam yang baru aku tahu aku baik rupanya. Tidak. Daripada musuh ni, orang yang kecam, orang yang macam dia nampak kita punya, kalau bahasa Sabahnya, kalau orang bajau, katongan selak nah. Macam maksudnya ada je silap di mata dia. Yang kita ni jangan kita ambil macam yang aku memang baik sudah pun, aku memang sudah ni apa semua. Kita just, apa yang kita perlu buat adalah, contohlah dia cakap, bang, tak semat lah kau bagi kopiah tu, macam songkok tu bang, macam bikin sakit hati, jak munafik, jak kau buat macam tu kan. Macam contoh dia tegur lah, kena tegur. So besoknya, nampak ada jerit-jerit, abang rindu, ada rakaman dalam ni lah. So abang pun besok dia contoh orang tak sakit hati betul tengok muka. Okey, tak apa, abang tak pakai besok. Contoh. Macam tu lah. Maksudnya kita buat penambahbaikan berdasarkan, sebab bersyukurlah dengan dorang. Sebab ada satu kata-kata yang abang ingat dalam WhatsApp abang. Bila orang macam cemburu dengan kita ataupun cerita buruk pasal kita, tahniah. Sebab apa? Kita sudah berada di depan dia. Maksudnya kita sudah lebih baik daripada dia. Sebab dia rasa diri dia kurang dan sebagainya, so dia di belakang. Macam itulah. Inilah suasana rumah bang. Jadi sekarang kita sudah 53 minit bersiaran. Jadi apa yang abang boleh, kesimpulannya abang serah pada kamu semualah. Macam abang Ridho pun sudah bagi kesimpulan, iaitu kebergantungan kita, tawakal, yakin dan percaya. Musuh kita adalah pemukul. Musuh kita, abang screenshot sebab tak boleh. Sudah abang nampak komen ni selepas live. Kadang sedih-sedih juga, tapi kita cuba terima keadaan baru kan. Sebab selalunya kalau abang tengok live semula, yang siaran ulangan ni, abang akan tengok balik. Bila abang tengok balik, abang akan baca semua komen-komen kamu. Nah, itu bahasa bajau. Okey, musuh kita adalah penukul. Sementara kita adalah besi yang diketuk untuk hasilkan pedang. Okey, kepada 8 orang yang bersiaran pada petang ini, Assalamualaikum kepada Din Soul Islamik. Kepada mereka yang ingin join jadi dropship jual buku, bolehlah kamu klik ni Din Soul Islamik ni, dia cari dropship buku, iaitu segala buku-buku tarbiyah sentap dan juga hadifayat kan, kalau nak silapkan Syam kan.
Jadi Hisham, this is your first time join my live. Live abang memang sudah berlangsung secara lama, sudah dekat sebulan lebih sudah abang live. Dan adik-adik abang pun, abang ada follower tersendiri. Dan daripada follow abang ni sudah berbulan-bulan kami berlive dan sebagainya, cerita macam-macam perkara Hisham. Dan abang sampaikan wujudkan YouTube channel abang sendiri, ada sudah. Dan YouTube channel abang ni bersifat untuk sekarang ni tidak dikenali ramai. Abang, oh ya, satu juga rahsia yang abang mau buka dengan kamu semua. Kalau kamu perasan dalam abang punya caption ataupun title setiap tajuk YouTube abang tu kan, abang letak emoji di depan kan. Kalau emoji di depan ni kecenderungan untuk orang jumpa tu susah. Jadi siapa-siapa yang abang bagi tu kamu je lah jumpa. Sebab kalau kamu perasan YouTubers dorang akan letak tajuk yang keci-keci, macam contoh PKP ataupun isu agama BTS. Oh, ramai orang tengok apa semua kan. Sebab dalam YouTube dia ada algoritma. Algoritma ni dia akan pilih nama, macam dia akan susun, okey masa ni hot tentang agama BTS. So semua video tentang agama BTS akan bersusun, semua orang akan klik. Tapi abang emoji kan abang letak di depan kan. Jadi susah dicari. Abang ada satu video YouTube abang ada letak caption tu, memang caption yang masa tu memang viral. Ramai orang tengok, tapi tu abang kasih private. So itulah. So Hisham, kepada adik-adik yang ada 8 orang di dalam ni, kepada mereka yang mau jadi dropship, bolehlah join dengan Din Soil Islamic. Hisham nama admin dia. Oh, besarnya cat. Oh, kesian dorang. Ramai dorang. Berapa orang tadi angkat? 1, 2, 3. Dan 4 orang. 5 orang. Itulah, 5 orang. Jadi adik-adik yang terhormati Allah sekalian, kita sudah 56 minit bersiaran. Jadi abang lama sudah tak cover lagu kan. Abang mau buat tapi yang macam nantilah aku buat. Hari tu mau buat sudah, tapi tertangguh-tangguh. Macam abang, bila abang sudah di rumah ni, dia punya vibe lain sudah. Kalau sebab yang abang rakam cover lagu yang kamu nampak di feed IG abang tu, itu vibe abang di sana, vibe di Melaka. Suasana tu yang membawakan abang ni. Semestinya adik-adik yang mengenali abang, Hati Hidup Official adalah khas untuk semua follow abang yang selalu mengikuti abang. Dah. Apa yang dah Hasnawi? Terima kasih bang. Kasih diterima. Ni bahasa dia punya intonasi. Kasih diterima. Semoga masuk syurga tanpa hisab. So kamu semua boleh follow dengan Hisham. Sebab abang dengan Hisham, kami satu batch. Kan Hisham kan, kita satu batch buku dropship. Cumanya tak apalah. Ni kesimpulan buku cerita pada hari ni kamu simpulkan dalam diri kamu masing-masing lah. Cuma untuk Hisham 3 minit yang berbaki ni, abang dengan Hisham ni kami satu batch untuk dropship buku. Dan abang jelaskan di sini juga, bolehlah abang share kan. Abang buka dropship buku abang adalah bertujuan untuk duit makan abang di kampus. So dropship buku abang adalah untuk duit makan abang di kampus. Tapi apa yang jadi, apa semua pusing sana pusing sini dan sebagainya, dulu memang abang stabil lah. Hisham, dulu abang masa dropship buku abang dulu sangat stabil. Kau punya cerita, kau kan ada pengalaman dapat customer yang jual semua buku kan. Dia minta semua buku dijual kan. Abang pernah dapat juga. Abang pernah satu fasa yang macam wow, gilang gemilangnya aku punya ni dan sebagainya kan. Aduh, Rusadin, nanti abang nyanyi lagu tu Jadi sampailah satu tahap, untuk pengetahuan Hisham dan semua juga, IG Hati Hidup Official tu ramai orang DM, bukan DM buku. Bukan DM buku. Salah satunya Hisham. Semua DM pasal cantiknya design. Kenapa? Berapa design ni? Sampailah Hisham ni ada satu ketika tu kan, yang abang dapat klien daripada Tarbiyah Sentap untuk buat design. Sampailah ke hari ni, bila abang sudah stabil bahagian design, jadi abang agak macam kira macam part time sudahlah abang punya IG jual buku. Yang jual buku ni abang kira part time sudah. Ada juga masuk juga customer, ada 2-3 orang juga masuk, ada juga. Cuma tidak seaktif dulu. Okay. Dan abang kira macam abang dengan Hisham, kami sama-sama bangunkan kami punya IG masing-masing. Dan Alhamdulillah, Hisham antara yang sudah naik ke atas sudah. Jadi kamu boleh masuklah join dengan Hisham Din Soil Islamic. Dan abang pula
pengkhususan abang sekarang, abang lebih kepada fokus kepada design, grafik, apa itu, freelance graphic designer. Abang banyak klien abang sudah abang tempa rujuk pada abang. Waalaikumsalam Firdaus. Abang ada seminit lagi bersiaran sebenarnya. Ada 30 saat lagi. Jadi kesimpulan daripada abang, orang tenang selalu menang, orang beriman jiwanya aman, orang jujur selalu bersyukur. Kita bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat Hari Raya diucapkan kepada. Aduh, sakit tanganku. Lenguh.